Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Seperti biasalah, sudah dijangka dan memang sudah dijangka ini akan berlaku. Dan adakah ini satu petanda terbaru bahawa PAS akan bergabung dengan Atok Mahathir di dalam perikatan yang baru? Dan adakah ini akan menjadi bukti kukuh bahawa ramalan daripada Zahid Hamidi akan benar-benar berlaku? Iaitu, kata Zahid Hamidi, siapa saja yang bersama dengan PAS pasti akan ditendang. Siapa saja yang bersama dengan PAS pasti akan ditendang, dia kata. Kemudian tiba-tibalah pula yang kita tahu sekarang ini, memang disahkan Tok Guru Hadi Awang telah pun bekerjasama dengan Mahathir di dalam Proklamasi Melayu. Dan terbaru ini yang mengejutkan, bukti terbaru yang mengejutkan ialah disahkan pula Tun Mahathir telah keluar daripada GTA. Persoalan paling utama ialah kenapa sekarang baru Tun Mahathir keluar daripada GTA? Kenapa sebelum ini dia tidak berani keluar daripada GTA? Hanya selepas tanda tangan Hadi Awang melekat di kertas Proklamasi Melayu, barulah Mahathir berani untuk keluar daripada GTA. Apa sebenarnya yang berlaku? Adakah ini petanda bahawa Tun Mahathir dan Hadi Awang, dua orang yang pernah menjadi dalang di atas segala dalang, menjadi gabungan dalang-dalang? Dulu waktu Tok Guru Hadi Awang mengaku bahawa dia ada menjadi dalang di dalam runtuhnya Pakatan Harapan, dan Mahathir pula menjadi dalang utama di dalam runtuhnya Barisan Nasional. Sekarang Tun Mahathir akan bergabung dengan Tok Guru Hadi Awang dalam Proklamasi Melayu. Selepas itu Dr. Mahathir tinggalkan GTA. Adakah mereka akan menjadi satu gabungan politik yang baru? Dan hairan juga, apa yang Tok Guru Hadi Awang boleh dapat daripada Atok? Tun Mahathir yang sudah tua ni, apa yang dia boleh dapat dari dia? Sedangkan Tun Mahathir kita tahu dia sudah ditolak lama. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata dia telah meninggalkan gabungan Gerakan Tanah Air GTA yang ditubuhkan tahun lepas. Mahathir ini dah jadi macam Raja Katak pula sekarang. Tapi dia bukan katak lah, dia apa? Master of katak. Tubuh dipecat, keluar. Tubuh lagi, dipecat lagi, keluar lagi kah? Atau macam-macam lah. Tapi yang terbaru ini pasti Tun Mahathir telah berkata dia telah meninggalkan Gerakan Tanah Air yang ditubuhkan tahun lalu. Mahathir berkata putusan itu dibuat selepas GTA gagal menunjukkan keputusan yang baik semasa pilihan raya umum yang lalu, menyaksikan 168 calon GTA yang bertanding sama ada di atas tiket pejuang atau putra semua kehilangan deposit. Saya mau tanya saja, adakah ini persoalan saja, ada apa sebenarnya penyebab utama GTA gagal, kalah, teruk? Adakah sebab antara puncanya, adakah antara sebab dan puncanya ialah kalau Tun Mahathir? Adakah kalau Tun Mahathir tidak ada di sana keputusan lebih bagus? Ataupun mereka mengharap kepada magic Mahathir yang ternyata tak ada magic lagi sekarang? Semua 168 calon GTA hilang deposit. Katanya GTA sebelum ini juga kita tidak dapat register. Kita belum register sebagai satu parti yang sah. Oleh kerana GTA not functioning dan tidak bergerak, saya kini tidak bersama mereka, kata Dr. Mahathir seperti dilapor oleh Ashraf Awani.
Kenapa Tun Mahathir tak teruskan GTA ni? Kenapa ya? Hairan juga. Sekarang mau menuding jari kepada siapa pula? Mahathir berkata projek semasanya ialah kempen tanda tangan Proklamasi Rakyat Malaysia yang telah menarik sokongan ahli politik Perikatan Nasional seperti Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Ketua Persujaya PAS Kedah Muhammad Sanusi Madnor. Ini hebat lah. Mahathir berkata ia adalah kempen kesedaran kepada orang Melayu untuk memaklumkan bahawa mereka kehilangan kuasa. Pada Februari, Mahathir menarik diri daripada Pejuang, parti yang dituburkan pada tahun 2020 selepas dipecat daripada Bersatu yang merupakan parti lain yang diasaskan pada tahun 2016. Aduh, lucu juga perjalanan politik Mahathir ini. Satu sajalah saya mau tanya, kenapa Mahathir kata Melayu hilang kuasa, sedangkan yang berkuasa sekarang, paling atas sekarang masih lagi Anwar Ibrahim. Dia betul-betul mempertahankan hak orang Melayu. Jadi kenapa tiba-tiba ada kehilangan kuasa pula ini? Adakah kuasa orang Melayu itu hanya dapat dilihat daripada Hadi Awang yang tak jadi dalam kerajaan, daripada Muhyiddin yang tak jadi dalam kerajaan, ataupun Mahathir yang tak jadi dalam kerajaan? Saya tak pasti. Tapi apapun, kita pertahankan perlembagaan negara Malaysia. Hak orang Melayu tetap dipertahankan. Saya percaya Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, adalah seorang pemimpin yang bijak. Dia bukan tak bijak ya, jangan risau. Dia tahu bahawa ada kontrak sosial di Malaysia dalam perlembagaan kita, di mana hak orang Melayu, hak orang Islam nombor 1 di Malaysia. Kedaulatan raja-raja, raja-raja Melayu nombor 1 dalam Malaysia. Apa yang risau sangat tiba-tiba kehilangan kuasa? Di mana hilang kuasanya pula? Saya tak pasti. Mungkin anda boleh berikan sedikit komen, apa sebenarnya maksud kehilangan kuasa ini? Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, saya pun kurang pasti kenapa ada orang yang masih lagi cukup yakin dengan Mahathir, sedangkan terbukti sudah Mahathir kalah, dan terbukti sudah Mahathir ditolak, dan terbukti sudah Mahathir ini pun lompat juga. Lepas tu saya rasa di dalam Malaysia ini, manusia yang paling banyak parti dicipta adalah Mahathir. Kalau ada yang lebih daripada Mahathir, siapa dia? Anwar Ibrahim hanya satu, PKR. Mahathir, dia pengasas juga Bersatu, kemudian pengasas juga Pejuang, GTA. Sekarang anda tahulah, lepas ini kalau dia bergabung dengan, kalau tiba-tiba lah bergabung dengan Hadi Awang membentuk satu pakatan politik, anda tahu apa nama politik pula dia kasih kali ini? Pejuang sudah ada, mungkin selepas ini pahlawan pula. Tapi apa-apapun kita tunggu bersama-sama. Yang pasti keluhuran perlembagaan patut dipertahankan. Hak orang Melayu, hak orang Islam nombor 1 di Malaysia itu jangan persoalkan. Dan kedaulatan Raja-Raja Melayu jangan persoalkan, kerana itulah dasar kepada negara Malaysia. So, kita tetap menghargai, menghormati, menjunjung tinggi perlembagaan kita. Dan Yud Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.